Assalamualaikum dan juga selamat malam kepada pengguna CB ya. Okay, dekat sini saya ada menjual range boot kiri dan kanan untuk AMT lah. Kalau untuk AMT ni range boot dia lain lah. Range boot dia agak kecil sikit. Yang ni ya, ini adalah range boot. Ini adalah range boot. Okey. Sini saya nak menunjuk cara membuka range boot ataupun tukar range boot ya. Range boot ni dia dah barai. Saya tak pasti sama dia reput ke apa, tapi dekat sini bila kita tengok kita boleh nampak lah. Ini yang pemain buat dulu lah, saya tak tahu siapa yang buat. Dia mengikat menggunakan kabel type. Sepatutnya dia bukan gunakan tablet, dia menggunakan besi ni, bracket ya. Bracket ni kita akan ikat dekat sini. Okey, macam mana cara nak buka range boot ni? Ni kalau dah koyak ni biasanya orang gunting ataupun potong je lah. Tapi ni saya nak menunjuk dekat sini. Lepas tu saya akan tukarkan range boot yang ni. Kalau tengok AMT punya, dia ada perbezaan dia. AMT dekat sini. Ni logo AMT ya. CB AMT ya. Range boot ni harga dia lebih kurang dalam RM35 ke RM45 lah. Jadi tool-tool yang saya pakai adalah tool yang di sini. Okay, macam mana nak buka dia? Senang saja. Kita akan buka clip dia dulu, nak keluarkan bearing. Okey, ini cara kita. Cara dia senang saja. Pergi kat tu, tarik yang buka. Okey. Bearing ni ada masa dia, kalau kena yang jackpot dia memang degil lah. Ini bearing ya. Bearing range boot dan pelan dalam. Yang ini range boot ni saya dah buat. Ni saya buat. Tapi dia berminyak sikit lah sebab dia kena minyak. Nah, ini range boot sebelah kanan. Masih elok lagi, cuma dia second. Yang ini sebelah kiri. Ini pun kiri. Untuk AMT saja. Yang ini saya membuat stok lah. Ya, dekat sini macam mana tutorial cara nak membuka, paling mudah. Okey, buka dia senang. Ini memang dah degil lah ni. Biasanya saya akan tarik pakai tangannya. Okey. Jadi ni kalau mana yang degil ni mungkin memang tak pernah buka lah. Cara dia, cari je apa-apa jenis part ke apa, kita part kat tepi ni. Tekan part dekat sini. Caranya ni, dia tutup perlahan-lahan. Pusingkan dia sedikit. Kalau ada tempat ikat dia lagi senang. So ini saya buat kat rumah saja. Dia terbuka. Okey, bearing ni kalau kita pasang kita kena ingat. Pertama sekali bearing ni jangan terbalik. Kena ingat. Yang ada lekuk ni adalah sebelah dalam. Sebab dia ngam-ngam dekat bol ni. Yang straight ni ada dekat luar. Sebab nanti kita nak ikat dengan dia punya pin ni. Pin dia macam ni. Okey, ni dah buka. Kita akan tolak ni. Biasanya akan bocor ada area-area dua benda biasa sebab bocor. Biasa dia akan bocor area ni, atau dia reput area ni, ataupun di area-area ni. Ni kata elok kata elok. Tapi biasa dia akan leaking area-area sini. Jadi dekat mana yang selalu kurang dengan range boot. Okey. Ni kita akan potong. Ini saya tak tahu dia pakai kabel tight apa. Mungkin dia buat main emergency. Ini dia dah patah. Jadi kita kena buang benda ni. Kalau nak tahu original range boot original, dia senang, dia ada getah ni. Getah ni sebab dia dah patah, dah tercabut. Jadi saya buang lah. Dia ada getah dekat sini. Kedua,
nak tengok drain shaft boot ni okey ke tak, boleh pulas dekat sini. Kalau dia ada gap, berarti itu bearing dia tak berapa cantik lah tu. Kadang-kadang kalau kita jalan, dia gearbox dia akan rasa macam terenjut, gup dekat sini. Kalau macam ni dia memang padat lah. So drain shaft boot ni pun kita boleh tukar. Nak tukar drain shaft boot ni, seeloknya kita pakai clip ni lah. Tapi clip ni stok tak ada. Saya terpaksa ambil clip yang jenis macam ni. So clip ni kita boleh pakai. Okey, nak mengelakkan dia, drain shaft boot ni ada dua cara. Drain shaft boot ni ada dua cara nak pasang. Okay. Kalau rasa macam ragu-ragu nak pasang, kita boleh letak silikon lah. Kita boleh letak gam di kat area-area sini. Area sini ni. Boleh letak gam silikon. Kalau nak dia ni lah, tapi kena pandai letak. Okey, ni saya buat ni. Ni saya akan letak silikon lah. Sepatutnya kalau ikut polisi ni tak perlu pun, tapi kalau macam kita ragu-ragu, dia akan was-was keluar. Sebab apa? Bracket yang saya pakai ni adalah single bracket. Dia sepatut double. Jadi cara dia macam mana? Mudah je. Kita ambil gam gasket. Kita lap dulu. Jadi saya pun ada membuat servis perkhidmatan minyak hitam rumah ke rumah. Kalau area KL, Selangor saya boleh pergilah. Tapi kalau macam jalan dia terlalu jauh, kita akan cas lah. Cas di minyak lah. Minyak memang saya pakai minyak yang atas 100 lebih ke atas. Sebab kalau kita nak jaga enjin ni, minyak kita perlulah ada kualiti yang tinggi lah ya. Kita kena pakai high quality lah. Maksudnya dalam 100 lebih pun dah okey dah. Jadi penggunaan drain shaft boot ni kalau nak tahu, cukup sebenarnya 30,000 ataupun 60,000 kita kena tukar ni. Sepatutnya. Tapi kalau dia condition dia masih lembut macam ni, dia masih lembut, berarti dia masih normal lagi ya. Macam ni. Ni cara nak tengok dia koyak ke tak koyak. Ini sebab dia dah basah kena minyak. Okay. Saya akan pasang ni macam mana. Ini kita letak kat sini. Ambil. Sebab cara ni sebenarnya lain pomen, lain cara dia. Kita ambil ni, letak gam. Kita letak sini je. Sebab saya pakai letak gam ni sebab bracket saya single. Jadi saya takut dia terlepas. Dia mengelakkan dia macam tu. Kita letak gam dekat sini. Cuma bila akan datang nanti, dia kena cuci dengan bersih balik lah. Ni cara dia mengelakkan dia terbuka ataupun minyak keluar dari situ. Sebab bracket ni single dia tak kuat. Jadi kita masukkan balik. Senang je. Yang ini kalau boleh kita lap dulu, jangan ada minyak. Masuk, tekan je. Saya ingatkan dia sikit. Dah. Tu cara dia, paling mudah. Lepas tu kita pusing, tengok jalur dia ngam tak. Ini cara dia. Ya. Kita tengok jalur dia macam mana. Ini ada jalur dia dekat sini. Dia ngam-ngam dengan bearing dalam. Kita pusing je. Selepas tu ambil bracket. Bracket ni ada jual dekat spare part lah, mana-mana spare part je ada. Tak silap saya RM3-5 tak silap. Dia ada macam-macam jenis. Ini sebab saya cakap single bracket, sebab dia single. Sepatutnya dia 2 kali salut. Ambil tool dia. Yang ini kena hati-hati sikit lah.
Sebab ni kalau tak pandai buat dia akan putus. Confirm dia akan putus. Macam mana cara dia buat? Senang. Ini paling mudah. Kita akan pusing dia. Pusing dia selama jam. Jadi kita nak ikat ni kena agak-agak kena agak-agak, jangan terlalu kuat sangat pun, jangan terlalu longgar sangat. Jadi macam ni dia dah okey. Masukkan ni. Ni adalah pisau dia. Cara nak buat macam mana? Ulas macam ni sambil kita potong. Mudah ni. Sangat mudah. Okay, dekat sini ni kita dah buat macam ni. Ambil pelayar. Pingkukkan dia. Masukkan dia dekat dia punya lubang klip. Ini dia dekat struggle sikit lah. Susah sikit Kalau macam tu ambil hammer, ketuk sikit. Jadilah dia macam ni. Bila dah masuk macam ni, kita ketuk sikit bahagian claim dah. Kita claim kat sini. Ketuk. Janganlah sakit hati ya. Jadilah dia. Jadi dekat sini pun kita boleh bergugam. Bila kita akan masuk dekat gameboard nanti, dia akan ada satu clamp besi 3 nut. Kita boleh bergugam dari sini. Kalau mana yang tak ni lah, tak confident, kita tengok juga macam ni. Okey, selalu yang terjadi bearing berbunyi bila kita berjalan ataupun kita ambil set kiri atau kanan, ada banyak part kadang-kadang bearing knuckle kita dah pecah ataupun dah karat. Bearing ni pun boleh menjadikan punca berbunyi. Disebabkan dia tak ada minyak, tapi bearing ni masih ketat. Bearing ni tak silap saya, kalau dekat spare part rasanya ada jual. Tapi bearing ni kalau boleh jangan hilang lah. Nak memasangkan dia macam ni. Yang belekuk ni adalah sebelah dalam, yang straight ni adalah dekat luar. Masukkan dia, ikut dia punya marking. Okey, kita ketuk dia sikit. Macam saya cakap tadi, mana yang jenis degil, degil lah. Kalau jenis yang tak degil, kita tolak pakai tangan. Macam ni kita ketuk, ikut serata dia. Ambil apa jenis part ke apa, macam ni. Dia mesti dah masuk. Jangan pasang terbalik Kalau dia terbalik nanti dia punya klip, yang klip bulat ni, dia takkan klip dekat ni. Sebab di dalam ni dia ada satu macam longkang untuk klip ni, supaya klip tu tak tercabut. Sikit lagi. Macam mana nak tahu dia okey tak okey? Kita boleh nampak dia dekat sini, nampak? Tu ada satu longkang. Ini kita ketuk sikit.
dia dah masuk, ambil klip ni, kita ketuk-ketuk sikit, bagi dia serata balik. Sebab setiap kali buka dia mesti akan terangkat. Macam ni dah okey. Klip ni nak pasang macam mana pun ikut keselesaan lah. Nak macam ni pun boleh, macam ni pun boleh. Tapi kalau saya ikut asal dia balik macam ni lah. Pakai yang tirus punya pun boleh, pakai yang jongang ni pun boleh. Saya panggil layar jongang lah. Okay. Ni dia dah okey. Nampak? Dia dah masuk dekat longkang dia. Nampak? So klip ni akan dikelip dekat batang drain shaft ni. Lepas tu kita akan marking dia. Kalau ada marking lah. Kita akan pakai painting dia lah. Marking ni tujuan dia kita nak tahu dia bergerak atau tak bergerak je. Tapi ni di drain shaft ni dia ada marking lama tapi dah hilang. Ambil sini. Kalau klip ni bergerak tak apa. So bearing ni dia tak akan bergerak sebab dia ada gigi dalam tu dia ada dia punya bone ngam-ngam. Kalau dia tu bergerak berarti kalau dia berpusing daripada marking ni, berarti drain shaft ni ada masalah ataupun dia punya ni dah pecah. Tapi biasanya jarang pecah lah, melainkan kita main drip air. Ini cara dia paling mudah. Yang ini lama punya ni saya tak pasti dia okey. Nak cara benda ni boleh pakai, kita boleh tengok. Cara nak tengok drain shaft boot ni senang je. Kita pecik macam tu. Pecik, kita boleh nampak dia reput ataupun dia koyak. Nampak? Sebab bukan apa, kadang-kadang kalau kita tak check macam ni, bila kita dah pasang, minyak akan mengalir. Sebab tu minyak lebih tajam daripada mata kita lah. Dia akan mengalir menitis. Biasanya akan menitik ke area ni. Sebab tu saya berbugam. Sebab saya pakai single bracket. Itu je mudah. Jadi tool untuk yang saya memerlukan pakai ni. Saya panggil jongang lah. Ini tool untuk bracket drain shaft boot lah. Ni ada beli kat mana pun ada. Jadi saya pun ada menjual drain shaft boot second. Macam nak memerlukan perkhidmatan saya pun boleh PM saya dekat saya punya YouTube lah. Biasanya banyak member yang DM lah, kadang-kadang tanya masalah pasal kereta lah. Jadi yang mana tengok video saya ni, kita minta like lah, tak minta banyak pun. Kalau nak pergi beli spare part ni, cakap dengan dia drain shaft boot AMT, dia akan keluar macam ni. Kalau manual dia akan tulis manual lah, dia akan tulis macam ni, drain shaft boot NLM. AT ni kira AMT ya, ni potong CB punya. Potong CB boleh. Kalau manual dia agak besar sikit, dia punya mana yang beza dia, sini perbezaan dia. Perbezaan dia bukanlah besar sangat, dia area sini. Sebab AMT punya gearbox dia lain. Sebab AMT clip dia lain. Clip AMT dia macam ni. Ni clip AMT saya boleh tunjuk. AMT lah. Dia tak boleh tunjuk pula. Tak apa. Clip AMT untuk gearboxnya macam ni. Perbezaan. Kalau manual dia serata. Dia tak ada marking apa-apa pun. Dia tak ada marking. Kalau AMT dia ada marking. Ini marking. Biasanya marking ni dia terletak dekat atas macam ni. Dia nak atas. Inilah. Jadi ini nak pasang ni kena pandai lah. Kalau tak pandai bukan tak boleh pasang, dia akan leaking. Itu cara. Jadi drain shaft boot ni saya jual second. Mana yang berminat boleh PM saya. Kita boleh COD. Kalau area-area dekat KL Selangor, saya COD sampai ke rumah lah. Tapi kalau macam jarak perjalanan dia jauh, kita akan cas bit minyak lah. Dan sebit minyak hitam pun saya boleh buat. Jadi
Untuk dashboard saya sekarang ni stok ada ni, tentu ada part-part lain lagi lah. Macam nak coating lampu ke apa, coating lampu pun saya membuat, tapi apa-apa kena DM saya dulu lah. Jadi kat sini saya boleh tunjuk aja yang macam tu je. Dashboard masih boleh dipakai. Yang ketat ni original punya. Macam ni nak tengok original. Dia ada cover ni. Cover ni tujuan dia supaya dashboard ni tak terkeluar sebenarnya. Jadi kalau kita pakai gam, dia agak clamp dekat sini. Dia ketat. So keluar, kalau kita keluar memang minyak akan banjir ya. Jadi dekat sini itu saja yang saya boleh tunjuk kepada tuan-tuan. Kereta mana-mana pun sama aja, cuma proses pembukaan dia lain, bearing dia pun lain lah. Kalau nak katakan dashboard tu pun proses dia sama saja kalau kereta-kereta lain, cuma perbezaan itu size. Itulah. Jadi kat situ ini saja video saya. Saya ingin mohon maaf kalau ada salah cakap ataupun terkasar bahasa. Apa-apa yang nampak video saya ni tolong like dan subscribe je lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam.